Kita tahu negara Singapura adalah sebuah negara republik, negara yang dipimpin oleh presiden. Maksudnya bukan negara yang ada sistem pemerintahan monarki, dah tak ada raja-raja. Jadi adakah anda tahu fakta bahawa Singapura ni sebenarnya pernah mempunyai seorang sultan? Jadi ceritanya bermula pada tahun 1812 apabila pada ketika itu Sultan Johor Riau iaitu Sultan Mahmud III telah pun mangkat di Riau. Jadi Sultan Mahmud ketiga ni dia ada dua orang putera, iaitu pertama Sultan Tengku Husin dan yang kedua Tengku Abdul Rahman. Semasa Sultan Mahmud ketiga itu mangkat di Johor Riau, anaknya yang pertama iaitu Tengku Husin berada di Pahang. Kerana pada ketika itu Tengku Husin sedang membuat majlis perkahwinan beliau dengan kerabat daripada Pahang. Jadi pada ketika itu adik beliau Tengku Abdul Rahman ini telah menggunakan ataupun telah merancang untuk mendapat tahta Johor Riau. Maka Tengku Abdul Rahman ini pun dilantik sebagai sultan tanpa pengetahuan abangnya. Tengku Husin apabila beliau mendapat tahu tentang cerita ni, adiknya sudah dilantik sebagai sultan tanpa pengetahuan beliau sendiri, beliau pun terus kembali ke Riau untuk nak konfront kepada adik dia ni apa yang berlaku dan kenapa tak tunggu dan kenapa membelakangkan abang beliau yang sepatutnya lebih dahulu berpeluang untuk menjadi sultan. Jadi timbullah konflik di antara dua beradik ini, antara Tengku Husin dan juga Tengku Abdul Rahman mengenai siapa nak jadi sultan. Dan pada ketika itu ada dua kuasa barat yang cuba untuk mendominasi pemerintahan di kawasan Nusantara. Yang pertama British dan juga Belanda. Okay, jadi Belanda dan British ni dah nampak ada konflik di antara dua beradik ini dan pada ketika itu British lah. Beliau nampak ada peluang ni. British nak orang kata pegang kepada satu watak dan menyokong watak ini untuk menjadi sultan. Dan British pada ketika itu telah memilih Tengku Husin sebagai sultan dan British telah jumpa dengan Tengku Husin buat satu deal lah, buat satu perbincangan. Cakap Tengku Husin, kami akan sokong anda sebagai sultan. Cuba tengok tu macam mana kuasa luar yang datang daripada jauh daripada London tiba-tiba nak tentukan siapa jadi sultan. Itu kita boleh nampak bagaimana sebenarnya jahatnya orang putih pada ketika itu cuba untuk memanipulasi keadaan masyarakat tempatan kerajaan Johor Riau pada ketika itu. Jadi pada tahun 1819 rasmi maka British telah pun secara umum telah pun mengisytiharkan bahawa Tengku Husin adalah dilantik sebagai Sultan Johor Riau dan juga Sultan Singapura. Jadi British letakkan dua term, satu Sultan Johor Riau dan satu Sultan Singapura. Kenapa British melabelkan dua? Sebab sebelum ni tak ada Sultan Singapura. Sebelum ni Sultan Johor Riau yang mentadbir juga kawasan Singapura, pulau Singapura tu. Tapi kali ini British pandai, British letakkan dua, Sultan Johor Riau dan juga Sultan Singapura. Kerana apa? Kerana dalam perjanjian pada tahun 1819 itu Singapura telah pun membuat suatu agreement dengan Tengku Husin sebentar tadi. Beliau dah katakan, British dah cakap, Tengku Husin, kami lantik anda sebagai Sultan Johor Riau dan juga Singapura, tetapi pada masa sama Singapura mestilah diberikan kepada British dari segi pentadbiran fizikal. Maka di situ British mempunyai satu lokasi untuk mentadbir atau membangunkan Singapura. Jadi kita boleh nampak tricky bagaimana bahayanya perbincangan antara British dan Tengku Husin sehingga berjaya menjual Singapura itu sendiri kepada British disebabkan Tengku Husin yang tidak berfikir panjang dan mengakibatkan tanah itu akhirnya diberikan kepada British secara automatik. Jadi pada tahun 1819 itu juga perjanjian yang sama mengatakan bahawa kerajaan Sultan Husin tadi perlulah memberikan tanah atau memberikan satu hak kepada British, kepada syarikat Hindia Timur yang akan mewakili British untuk membangunkan infrastruktur, untuk membuat satu sistem pentadbiran. Jadi kita boleh nampak dari sini, walaupun Sultan Husin itu diiktiraf oleh British sebagai Sultan Singapura, tetapi beliau sebenarnya tak ada kuasa. Kerana yang membuatkan infrastruktur, yang membangunkan Pulau Singapura atau Temasek pada ketika itu adalah British. Jadi pada tahun 1824, inilah yang menjadi titik permulaan bagaimana sistem monarki di Singapura itu terhakis apabila residen Singapura yang pertama iaitu John Crawford memanipulasi keadaan Sultan Husin tersebut apabila membuat satu perjanjian baru yang akan melepaskan tanah Singapura ini 100% kepada British. Dan pada ketika itu John Crawford yang mengetuai delegasi British telah pun berjumpa dengan Sultan Husin dan beliau telah menggesa Sultan Husin untuk melepaskan tanah Singapura ini kepada British dan Sultan Husin akan diberikan pampasan sekali one shot sebanyak $32,000
oleh British, dan beliau juga akan diberikan pencen saraan oleh British sebanyak $1,300 sebulan oleh British. Jadi disebabkan wang itu, Sultan Hussein menjual tanah, melepaskan tanah Singapura ini kepada British. Dan malang tidak berbau untuk Sultan Hussein apabila pada tahun 1834 Sultan Hussein yang juga bukan Sultan Singapura telah pun dihalau keluar oleh British selepas perjanjian tersebut, dan beliau pun telah dihalau keluar untuk meninggalkan Pulau Singapura kerana British ingin memanipulasi atau ingin mendominasi pemerintahan 100% di Singapura, dan Sultan Hussein ini telah pun dibuang ke Melaka. Dan Sultan Hussein di Melaka, beliau pun dah tak ada kerajaan lah, tapi kita tahu beliau ada wang hasil daripada pencen dan juga hasil daripada pampasan tersebut. Tapi bagaimanapun beliau hilang tanah. Itu orang kata nak tanah atau duit, pilihlah dengan fikiran yang panjang. Jangan disebabkan duit kita hilang tanah. Bagaimana beliau akhirnya dibuang negeri ke Melaka menjadi rakyat biasa daripada satu sistem raja, beliau juga sultan, dibuang ke Melaka, dan akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 1835 dan dikebumikan di Masjid Tengkera di negeri Melaka. Dan anda boleh melawat masjid berkenaan dan menziarahi kubur almarhum Sultan Hussein di Melaka.